Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, bertemu lagi kita sama saya Cikgu Zul. Jadi dalam video kali ini Cikgu akan sambung daripada video yang sebelum ini tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan Melayu Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam video ini saya akan terangkan tentang keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang di Melaka. Macam mana? Apa yang hebatnya tentang pentadbiran dan undang-undang di Melaka? Jadi sistem pentadbiran di Melaka memang sangat lengkap, memang tersusun, teratur. Bagi saya Sultan Raja Melaka yang pertama ini merupakan seorang yang jenius. Seorang mungkin dia belajar daripada warisan nenek moyangnya, yaitu kerajaan Sriwijaya di Palembang. Parameswara itu kan berasal dari Palembang. Jadi baginda merupakan anak raja. Jadi mereka pastilah baginda tahu macam mana menguruskan sebuah kerajaan. Tapi banyak penambahbaikan yang dilakukan oleh Parameswara dan diteruskan oleh sultan-sultan yang seterusnya. Jadi pentadbiran yang lengkap ini menjadi faktor utama lah sebenarnya kenapa Melaka itu boleh jadi sebuah empire yang kuat dan besar. Jadi mari kita lihat macam mana sistem pentadbiran di Melaka ini. Jadi di Melaka sistem pentadbiran diketuai oleh sultan itu sendiri. Sultan itu satu orang sajalah. Sultan itu raja itu the king. Tetapi Sultan ini walaupun baginda berkuasa mutlak, boleh buat apa saja, apa yang dia suka, tidak ada yang boleh halang, boleh larang, tetapi Sultan ini pintar, bukan semua baginda yang urus semua, dia buat satu, baginda buat satu organisasi, sistem, lantik orang-orang tertentu, orang-orang yang hebat untuk membantu baginda dalam pentadbiran. Jadi di Melaka mereka guna sistem pembesar juga, nama dia sistem pembesar 4 lipatan. Sistem 4 lipatan ini bermaksudnya dia ada 4 lapis. Di bawah sultan tuh ada sistem pembesar. Jadi pembesar tuh ada 4 ada 4 tingkat lah, ada 4 lapis. Dia punya hierarkinya. Jadi selepas sultan, orang kedua dalam pentadbiran yaitu bendahara. Tapi sebelum itu, kenapa di Melaka mereka ada 2 jenis sistem pentadbiran. Satu peringkat pusat, satu lagi peringkat jajahan. Jadi peringkat pusat nih di ibu kota Melaka itulah, kerajaan pusat. Macam kita di Malaysia, kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri kan. Konsepnya lebih kurang begitulah. Kerajaan persekutuan kita di mana? Putrajaya. Kerajaan negeri di setiap negeri lah. Jadi pentadbiran di peringkat pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat. 4 yang pertama. 4 yang pertama nih 4 orang. Di bawah ini adalah lipatan yang pertama, lapisan yang pertama. Jadi hubungan antara lapisan pembesar lapisan pertama nih dan juga pembesar yang lain dengan sultan yang rapat, memastikan kejayaan Melaka menjadi sebuah kerajaan yang hebat. Jadi dalam 4 dalam lapisan pertama nih, lipatan pertama pembesar, kita ada bendahara. Bendahara ini adalah orang kanan sultan. Dia nih kalau macam mana cakap nilai kalau zaman Malaysia sekarang nih itu dianggap sebagai macam perdana menteri. Itu adalah bendahara, datuk bendahara. Lepas itu yang seterusnya kita ada penghulu bendahari. Yang ketiga kita ada temenggung dan keempat kita ada laksamana. Jadi 4 orang pembesar inilah yang bertugas di peringkat kerajaan pusat yang sangat dekat dengan sultan. Jadi apa tugas bendahara? Bendahara merupakan pembesar yang mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting lah. Bertindak sebagai orang kanan sultan. Bendahara menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir, dan ketua terus angkatan tentera. Maksudnya seluruh pentadbiran, bendahara dapat arahan direct daripada sultan. Lepas itu bendahara lah yang mengarahkan pembesar-pembesar yang lain di bawah-bawahnya. Maksudnya ketua dalam bidang pentadbiran. Dan ketua terus angkatan tentera. Jadi tentera Melaka, ketuanya siapa? Panglimanya siapa? Yaitu bendahara. Dan beliau juga menasihati sultan dalam berbagai hal dan menjadi pemangku sultan. Jadi maksudnya apa-apa keputusan yang dibuat oleh sultan, sultan akan merujuk kepada bendahara. Andai kata sultan pergi luar negara, lebih melawat kerajaan lain, tiada di ibu kota, jadi yang menjadi pemangku kepada sultan, menjalankan tugas sultan yaitu bendahara. Dan
Di Melaka nih pula, sebuah kerajaan yang besar yang kuat, di alam Melayu ini sangat kaya, sangat banyak income mereka melalui perdagangan. Dan mereka mempunyai sistem pengurusan keuangan yang sangat baik dan teratur. Jadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka ini biasalah, hasil perdagangan, mereka berdagang, lepas itu daripada segala jenis cukai, lepas itu ufti ini macam bayaran lah, bayaran yang dibayar oleh tanah jajahan, yang kawasan jajahan ataupun naungan Melaka, ya. Mereka setiap tahun beri kepada Melaka ufti ini biasanya dalam bentuk emas, sebagai tanda apa? Sebagai tanda persahabatan, sebagai tanda memperakui ketuhanan Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya saya bayar nih, yulah taiko saya, inilah bukti kesetiaan saya, itu maksudnya. Lebih kurang begitulah konsep ufti itu. Jadi siapa yang urus keuangan nih? Urus keuangan nih, Menteri Keuangan lah maksudnya, yaitu penghulu bendahari. Biasa kalau kita di sekolah kan, yang pungut duit di bendahari kan, begitu dari asalnya. Bendahari ini orang yang urus keuangan, Menteri Keuangan. Sultan Melayu Melaka digelar sebagai penghulu bendahari. Penghulu means ketua segala bendahari. And then jadi bendahari dilantik untuk menguruskan perbendaharaan negara secara teratur. Jadi pembesar lain pula yang kutip cukai. Pembesar lain kutip cukai di kawasan masing-masing, di bidang masing-masing. Lepas itu diberi kepada penghulu bendahari, dan penghulu bendahari yang uruskannya di peringkat persekutuan. And then hasil daripada duit itu semuanya tuh cukai pendapatan negara tuh diguna untuk apa? Diguna untuk apa? Kepentingan negara lah. Untuk bina jambatan ke, bina istana ke, beli senjata, menguatkan angkatan tentera, itu kegunaannya. Bantu orang yang susah. And then orang yang biasalah, kekayaan negara kalau tidak pandai diurus kan, orangnya tidak pintar mengurus keuangan, hancur juga kan. Jadi penghulu bendahari Melaka pastinya orang yang sangat pintar, dalam menguruskan keuangan negara. Jadi and then daripada keselamatan pula, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keselamatan yang kemas dan menjaga keamanan di darat dan juga di laut. Jadi Melaka ini lebih banyak di laut sebenarnya, perdagangan antarabangsa kan di pelabuhan. Tapi kota Melaka juga sangat besar, perlu dijaga. Jadi keamanan jadi teras kepada kemasyhuran kesultanan ini. Ialah kan kalau negara itu tidak aman, kan kerajaan pelabuhan itu tidak aman. Manalah pedagang mau berani singgah kan? Penting tuh. Jadi siapa yang menjaga keamanan di darat nih? Kita ada Temenggung. Datuk Temenggung ini dilantik untuk menjaga keselamatan kota Melaka. Temenggung yang jaga seluruh kota Melaka. Adalah orang-orang di bawahnya, adalah dia punya staff-staffnya, dia punya jalan orang macam polis lah, macam askar juga. Temenggung nih. Tugasnya apa? Menjaga keselamatan di darat. And then manakala Laksamana pula, apa tugas Laksamana? Laksamana sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Jadi ada Laksamana terkenal siapa? Hang Tuah kan. Jadi Laksamana ini ibarat Chief Navy, Panglima Angkatan Laut, Ketua Tentara Laut. Jadi apa saja urusan di berkaitan dengan Angkatan Laut, contohnya membawa Sultan, mengiringi Sultan atau mewakili Sultan berjumpa dengan raja-raja kerajaan yang lain. Jadi itulah Angkatan Laut. Jadi dulu kan orang menggunakan kapal ya kan untuk pergi kemana-mana kerajaan, mana ada flight lagi. Jadi siapa yang escort Sultan atau Raja? Pastilah Laksamana and the gang. Sebab mereka yang pakar di laut, tentara di laut. Jadi kita ada lepas itu di peringkat jajahan pula. Di peringkat jajahan pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Jadi setiap daerah tuh ada dia punya pembesarnya sendiri. Lepas itu dalam satu daerah tuh mesti ada kampung kan. Jadi siapa di kampung, berkuasa di kampung? Penghulu. Jadi pembesar ini dilantik oleh siapa? Sultan lah. Dan pembesar berempat. Mereka yang pilih siapa pembesar di bawah mereka di peringkat jajahan. Jadi antara peranan mereka termasuklah menjaga, mengekalkan keamanan, pentadbiran dan juga mengutip cukai. Kota kampung kutip cukai daripada orang kampung. Lepas itu kota kampung pula pas kepada pembesar di daerah. Lepas itu pembesar daerah pas kepada penghulu bendahari di peringkat pusat. Dia teratur, dia punya birokrasinya sendiri. Pintar kan Sultan Melaka. Jadi sistem pentadbiran yang teratur inilah sebagai bukti kebijaksanaan Sultan Melaka
dan juga pembesar berempatnya itu mengurus kerajaan. Sistem tadbir urus yang baik inilah menjadi faktor utama kejayaan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi sebab orang bila ada sudah bidang tugas masing-masing, ada susun lapis masing-masing. Jadi semua orang buat kerja. Orang tahu apa bidang tugasnya, tahu portfolionya. Jadi kerja pun semakin tersusun. Bagus. Saya respect Sultan Melaka ini. Jadi and then kita ada apa lagi? Konsep kawasan pegangan. Kawasan pegangan ini adalah kawasan yang dikurniakan oleh Sultan Melaka kepada pembesar berempat. Pembesar berempat ini ada wilayahnya sendiri yang dijaga. Maksudnya kawasan pegangan. Pembesar berempat contoh bendahara, dia ada wilayahnya sendiri kan, kawasan pegangannya sendiri. Bendahara yang berkuasa di situ. Dia boleh buat sendiri, dia boleh urus sendiri macam mana. Dia punya pentadbiran. Itu maksudnya wilayah pegangan. Jadi bendahara yang paling terkenal zaman Melaka, dalam sejarah Melaka, Bendahara Tun Perak, paling lama dia bertugas. Dalam berapa? 4 sultan, 4 kali bertugas, 4 orang sultan, menggunakan khidmat Bendahara Tun Perak ini. Maksudnya beliau ini sangat senior lah. Jadi 4 sultannya apa ini? Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riyad Shah, dan juga yang terakhir Sultan Mahmud Shah. Jadi itu pentadbiran, hebat dari segi pentadbiran, itu kita tidak boleh nafikan. Yang kedua yaitu undang-undang. Undang-undang ini mereka Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 undang-undang yang berasaskan syariah dan hukum adat. Jadi ikut sistem perundangan Islam, berasaskan undang-undang Islam, ikut Al-Quran dan hadis, dan juga ikut adat Melayu tempatan. Jadi ada 2, yaitu hukum kanun Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka. Jadi mari kita tengok. Hukum kanun Melaka, dia ada 44 pasal, tapi kita tidak akan cerita satu persatu, one by one. Kita tengok dari segi beberapa aspek. Kita tengok dari segi 4 aspek. Itu pertama jenayah. Jenayah, perbuatan jenayah yang menggugat ketentraman dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Pelbagai hukuman setimpal dikenakan terhadap perbuatan jenayah seperti apa? Membunuh, mencuri. Jadi adalah contohnya kesalahan apa? Membunuh dalam pasal 5.1. Bila seorang mendapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia pun akan dihukum bunuh. Membunuh, hutang darah dibayar dengan darah, selari dengan ajaran Islam. Siapa yang ingkar arahan sultan pun, dan memalsukan titah sultan. Titah ini maksudnya arahan, kata-kata sultan, boleh dihukum bunuh juga. Jadi dan kita ada aspek kedua, peranan sultan membesar. Jadi dalam hukum kanun Melaka sudah ditulis apa peranan sultan, apa peranan pembesar. Jadi setiap orang tahu apa dia punya bidang tugas masing-masing. Jadi orang tidak ada berlaku percanggahan tugas di situ. Contohnya apa? Dalam hukum kanun Melaka sudah dijelaskan salah satu tugas sultan ialah melantik bendahara, penghulu bendahari itu. Semualah pembesar tuh. And then dalam hukum kekeluargaan pula ada juga isu keluargaan diberikan perhatian oleh Kesultanan Melaka. Undang-undang kekeluargaan untuk tujuannya untuk apa? Menjaga keharmonian masyarakat lah. Contohnya apa? Pasal perkahwinan, penceraian, masalah keluarga itu semua. Jadi contohnya macam syarat, macam mana mau kawin, mesti ada 4 saksi apa semuanya kan, mesti ada wali apa semuanya, mesti ikut undang-undang Islam. Juga tertulis dalam hukum kanun Melaka. Jadi bukan suka hati di Melaka tuh tidak boleh kita buat suka hati. Mesti ikut undang-undang. And then aspek terakhir keempat kita tengok dari segi ekonomi. Macam mana pula undang-undang dalam bidang ekonomi ini sebab kenapa? Perdagangan adalah core business bagi Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dia perlu buat undang-undang berkaitan dengan ekonomi ini. Contohnya apa? Tentang urus niaga, mengawal perdagangan di Melaka supaya tidak ada yang menipu. Lepas tu di Melaka mereka guna sistem ekonomi Islam, tidak boleh judi, tidak boleh riba. Riba ini interest. Tidak boleh menipu timbangan, banyaklah. Lepas tu kalau berniaga mesti orang yang berniaga ni mesti apa? Mesti akil balik, sudah dewasa, cukup inilah akil balik ni. Dan siuman, tak boleh orang gila yang berniaga, dan melapaskan akad jual beli. Akad jual beli ni maksudnya satu persetujuan, deal, jual beli. Kalau dalam Islam ni, kalau macam kita beli barang dengan orang kan, kita mesti cakap saya beli, lepas tu penjual cakap saya jual.
Itu yang akad yang simpel lah. Kalau kita tanya harga ataupun kita minta buat deal persetujuan, itu pun dianggap sebagai akad. Akad ini maksudnya lafaz yang kita cakap, lafaz persetujuan yang menunjukkan bahwa urusan jual beli itu kita setuju, dua-dua pihak bersetuju. Contohnya macam di KFC lah kan, dan semestinya kena akad. Saya beli, saja aku beli, buah ini RM5 sekilo. Bukan begitu maksudnya. Macam di KFC kan kita beli, ditanya, makan apa, kita tunjuk, kita tahu sudah harganya. Lepas itu bagi receipt lagi, kita bagi tahu cashier itu bagi tahu lagi berapa jumlahnya. Itu pun boleh dianggap sebagai akad juga. Tidak boleh lah beli, langsung tidak bercakap. Kalau dalam Islam tidak boleh, mesti ada komunikasi antara penjual dengan pembeli. Kalau tiada itu tidak sah. Ada mesti ada komunikasi. Kalau setakat datang ambil barang lepas itu bagi duit tanpa cakap apa-apa, itu sebenarnya urusan jual beli itu tidak sah. And then kita tengok dari segi lepas itu kedua, undang-undang Laut Melaka. Tadi kan hukum kanon Melaka, undang-undang Laut Melaka pula. Kenapa pula ada undang-undang laut? Sebab Melaka ni laut adalah core bisnisnya, perdagangan di laut. Jadi undang-undang Laut Melaka ini diusahakan oleh beberapa nahkoda Melaka, yaitu nahkoda Jenal, nahkoda Diri, dan nahkoda Saha. Nahkoda ini maksudnya kapten. Jadi kapten-kapten ini berunding dengan pembesar, kita buat undang-undang di laut ini macam mana. Sebab banyaklah masalah di kapal ini kan, terutamanya masa pelayaran, masa berlabuh, masa berdagang nih, pasal cukai. Jadi kena buat satu undang-undang yang jelas supaya semua pedagang-pedagang ini, nahkoda, anak kapal semua ini, ikut rule, ikut peraturan, yang ditetapkan oleh Kerajaan Melaka. Jadi kita tengok dalam undang-undang Laut Melaka ini dijelaskan dengan terperinci tentang peranan nahkoda, peranan kapten. Nahkoda berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Kalau sudah belayar di laut, siapa ada bos? Kapten lah kan, nahkoda. Jadi semua pihak harus mematuhi arahan perintah nahkoda. Dalam pasal 13.1 dinyatakan bahwa nahkoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Banyaklah. Jadi lepas itu nahkoda perlu bermusyawarah dengan anak kapal semuanya. Contohnya siapa? Di mana perlu bincang? Di mana kita mau pergi? Sebab nanti kalau kapten nih, nahkoda nih, tidak ngam dengan jurumudi, tidak ngam dengan anak kapal yang lain, apa berlaku? Bergaduh lah, macam dalam film apa tuh, Pirates of the Caribbean tuh kan, tidak bengam kan namanya kapten kan. Jadi kena ada peraturan yang jelas. And then kita ada pelayaran, undang-undang pelayaran pun ada juga. Dijelaskan peranan beberapa pegawai selain nahkoda dalam kapal tuh. Antaranya siapa? Jurumudi, steering, pegang steering, malim, dia punya penasihat, lepas itu juru batu yang mengukur jarak apa semuanya. Jadi pelaksanaan peranan masing-masing dalam kapal ini sudah dinyatakan, diliskan dalam undang-undang Laut Melaka. Jadi contohnya apa? Dalam pasal 9, seorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Jadi kalau orang tuh tidak pandai dalam ilmu pelayaran tapi dia mau ikut belayar, dia sudah sebenarnya melanggar undang-undang Laut Melaka, undang-undang maritim lah nih. Jadi siapa yang lalai menjalankan tugas, contoh malim lalai menjalankan tugas sehingga menyebabkan pelanggaran di kapal, sehingga kerusakan, dia akan dijatuhkan hukuman bunuh. Undang-undang ini agak keras juga. Kau penasihat, gara-gara kau silap, buat perkiraan beri nasihat, kapal belanggar. Dulu kapal kayu ya kan, bila belanggar apa? Rusaklah kan. Jadi hukumannya sangat berat, yaitu hukuman bunuh. Jadi siapa-siapa yang mau belayar, zaman Kesultanan Melaka ini, di kapal tuh mesti ada seorang malim yang betul-betul pakar dalam bidang pelayaran. Sampai sekarang pun kalau mau jadi kapten kapal memang susah lah, jauh perjalanannya, banyak benda perlu dibelajar. Hebat, undang-undang Laut Melaka ini tujuannya apa? Memastikan kegiatan perdagangan berjalan lancar. Dan yang terakhir yaitu aspek percukaian. Jadi dalam undang-undang Laut Melaka juga dinyatakan, jelaskan tentang cukai. Jadi cukai yang sistematik, yang adil, saksama, menjadi ikut undang-undang, menjadi sumber pendapatan lah bagi kerajaan Melaka. Pelbagai cukai lah dikenakan, contohnya dalam urusan pelayaran dan perdagangan. Contohnya cukai perjalanan dan hasil perniagaan dalam pasal 6.3. Nahkoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, yaitu 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Maksudnya kan pedagang nih, dia menaiki kapal
orang, naik kapal orang untuk berdagang, ditumpang. Nah, jadi dikena deal lah, kayak berapa cukai. Contoh, kayak saya pedagang, saya tidak kapal. Kayak contoh saya mau berdagang di Melaka, saya dari Palembang. Nah, jadi deal dulu dengan nakoda berapa cukai. Contohnya kayak saya bawa, contohnya dalam barang jumlahnya 1.000. Oke, jadi berapa yang perlu dicukai oleh nakoda kapal, pemilik kapal, kapten kapal. Nah, mana boleh kan, kena adil lah kan. Nah, jadi nakoda yang tentukan kayak berapa cukai yang diperlukan. Oke, lepas itu ikut jumlah hari pelayaran 3 tahun ke 3 bulan. Ya, jadi sampai sekarang sebenarnya kalau kita kerja di laut, memang dia punya income memang masuk lah. Oke, sampai sekarang kalau Anda mau gaji yang besar, pendapatan yang besar, kerjalah dalam bidang maritim di laut, perdagangan, apatah lagi kerja kapal kontainer, kapal minyak yang berlayar seluruh dunia tuh. Memang sejarahnya sejak zaman dulu lagi memang kegiatan maritim ini, perdagangan maritim ini memberi pendapatan yang lumayan lah kepada orang-orang yang bekerja dalam bidang itu. Oke, jadi sistem pentadbiran yang bagus. Undang-undang pun bagus, tersusun, jelas lagi. Jadi semuanya pun teratur. Yang di darat, di laut, di istana, di rumah rakyat, penduduk semuanya teratur. Sebab mereka ada sistem pentadbiran yang teratur, ada undang-undang yang jelas dan dipatuhi oleh semua orang yang berada di Melaka. Daripada sultan pembesar sampailah ke rakyat biasa, sampailah orang asing yang berdagang di Melaka, semuanya mengikut mematuhi undang-undang yang diperkenalkan oleh Kesultanan Melaka. Jadi itulah faktor utama kejayaan Kesultanan Melayu Melaka yang gah, dan hingga dia berakhirlah semasa penjajahan Portugis. Itu kita akan bincang di bab yang akan datang. Jadi semoga ada manfaatnya. Melaka hebat. Saya respect dengan tabirannya, undang-undangnya, dan semoga adalah pengajaran daripada kegemilangan Melaka ini kita ambil. Jadi itu saja, semoga ada manfaatnya untuk semua. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.